Apabila ulama memfitnah, apakah hukumnya apabila ulama mengeluarkan kata-kata yang membawa kepada fitnah? Malangnya itulah yang berlaku sekarang di negara ini. Tabung haji zaman Pakatan Harapan amat perit, kata Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob dalam ucapan di Majlis Ihya Ramadan Pimpinan Kerajaan Negeri bersama anak Kelantan di perantauan zon Lembah Kelang pada 17 April lalu. Yang kuasa tidak Islam, maka kepentingan umat Islam mula tercejas. Contohnya tabung haji, tuan-tuan semua tahu. Tak payah saya cerita. Bagaimana tabung haji merupakan milik 1% orang Islam. Tetapi setelah bertukarnya kerajaan dalam masa 22 tahun, 22 bulan, semua orang tahu. Amat perit. Itu satu perkara yang saya sentuh. Satu perkara sahaja. Jadi alhamdulillah. Kononnya ia berlaku kerana wujud pertembungan dengan orang bukan Islam seperti di Kelantan. Walaupun beliau tidak menyebutnya, kita tahu beliau maksudkan DAP. Namun apa yang disebut dengan dua perkataan amat perit oleh Ahmad Yaakob itulah fitnah yang amat perit kerana beliau tidak mengemukakan sebarang bukti dalam ucapannya. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Mujahid Yusof membidas Ahmad Yaakob bahawa sebenarnya Pakatan Harapan menyelamatkan tabung haji. Fakta menunjukkan zaman Pakatan Harapan bawah saya tabung haji berjaya dipulihkan, ujarnya. Mujahid berkata penstrukturan semula berjaya mengimbangkan defisit antara aset dan liability. Katanya tabung haji berjaya patuh kepada Seksyen 22 Akta Tabung Haji dalam pengagihan hibah yang sejak 2014 zaman Barisan Nasional diberi amaran tidak patuh. Menurut surat bertarikh 23 Disember 2015 daripada Governor Bank Negara Malaysia ketika itu, Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz memberitahu Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim tabung haji hanya mempunyai aset bernilai 98 sen bagi setiap ringgit. Abdul Aziz merupakan pengerusi tabung haji ketika itu sehingga Barisan Nasional dijatuhkan oleh Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 2018. Seksyen 22 Akta Tabung Haji menyatakan bahawa ia tidak boleh mengumumkan dividen dan bonus kepada pencarumnya iaitu pendeposit jika nilai aset institusi itu kurang daripada obligasinya. Mujahid juga menegaskan tabung haji berjaya patuh kepada Malaysian Financial Reporting Standards MFRS dan International Financial Reporting Standard IFRS iaitu syarat perekonomian bersih yang tidak dipatuhi dalam akaun 2017 pada zaman Barisan Nasional. Pencarum bertambah dan aset lebih tinggi dari tanggungan menandakan kesihatan tabung haji dari sudut keuangan. Kelestarian tabung haji dipacu oleh penstrukturan semula strategic asset relocation dan perbelanjaan berkesan pentadbiran untuk kekal unggul dan kukuh menghadap tahun mendatang yang mencabar. Jelas beliau. Beliau berkata pendeposit mempercayai usaha yang dilakukan zaman Pakatan Harapan kerana tidak berlaku bank run atau panik walaupun terpaksa memberikan hibah rendah tahun pertama pemulihan untuk 2018. Sebuah laman web yang membicarakan tentang dunia pelaburan dan kewangan iaitu theasset.com turut menamakan proses penstrukturan tabung haji sebagai terbaik. MB Kelantan perlu rajin membaca sikit semua laporan audit dari tahun 2018 hingga 2020 dan akan mendapati laporan sebagai bersih, patuh dan menggambarkan kedudukan sebenar, bukan manipulasi. Segala yang dinikmati hari ini adalah hasil kejayaan penstrukturan semula zaman Pakatan Harapan, tegas Naib Presiden amanah itu. Ahmad Yaakob yang merupakan timbalan Mursyidul Am PAS iaitu jawatan kedua tertinggi dalam hierarki ulama PAS itu dinasihatkan supaya mendengar fakta, bukannya fitnah. Soalan saya kepada MB Melayu Islam, nak dengar fakta atau nak ulang fitnah terhadap tabung haji? Bidas Mujahid. Oleh kerana Menteri Besar Kelantan mengulas mengenai surah Toha, ingin jom channel memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 74 surah tersebut sebagai peringatan kepada kita. Terjemahannya, sebenarnya sesiapa yang datang kepada Tuhannya pada hari akhirat sedang ia bersalah, maka sesungguhnya adalah baginya neraka Jahannam yang ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Surah Toha ayat 74. Dalam bulan Ramadan yang mulia, sepatutnya kita perbanyakkan ibadah, bukan mengulangi fitnah. Bertaubatlah wahai pemimpin Melayu Islam. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat.
Semua bicara dan isu semasa kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.